untuk sistematik tu mungkin akan diberikan satu kelebihan, tetapi apapun kita telah lengkapkan draft untuk kedua pasukan. Peminat-peminat di venue juga sangat bersemangat untuk menyaksikan pasukan favorit mereka mendapatkan kemenangan. Adakah pasukan Homeboyz ataupun pasukan RCMY bakal mendapatkan mata yang kedua di dalam pertembungan yang ketiga pada waktu ini? Tanpa melengahkan waktu lagi, jadi ayolah kita masuk ke dalam Land of Dawn berhamanya Mobile Legends untuk menyaksikan perlawanan terakhir di antara RCMY menentang pasukan Homeboyz. Dan kalau kita melihat daripada segi drafting dekat sini, kelihatan yang pasukan RSGMY kedua-dua damage dealer mereka bersifatkan late game dengan adanya Lunox, dengan adanya Cloud dekat sini. Jadi terletak kepada tanggungjawab pasukan SGMI untuk menahan game ini selama yang mungkin. Manakala pasukan Homeboyz dengan adanya Beatrix, Julian sebagai jungler tak ada masalah untuk bergerak agresif pada fasa early game, tetapi rotasi daripada SGMI. Zacius yang akan dicari terlebih dahulu, bukannya Anef tetapi Zacius yang akan diberikan first blood kepada pasukan RCMY. Rotasi yang begitu baik sekali tertangkap dalam keadaan yang cukup wrong timing sebenarnya. Pada pendapat saya, itu adalah tindakan yang bagus. Kerana kalau kita bunuh Digi, kita paksa dia untuk resetkan dia punya stack. Jadi dia tak boleh nak bully Lolial sangat. Lezia berada dekat kawasan atas, dia akan pastikan yang Lolias dia takkan tinggalkan lane ni. Dia boleh duduk kat sini selama yang mungkin, tinggalkan Izanami seorang-seorang untuk jaga dekat kawasan mid. Ya, memaksa menggunakan kelebihan daripada segi healing dekat sini supaya mereka mempunyai kelebihan untuk melakukan poking tanpa henti kepada ahli pasukan Homeboyz. Satu perkara yang bijak daripada pasukan RSGMY. Namun begitu, kita juga perlu merisaukan dengan adanya kehadiran Sicilian dekat sini. Semakin lama game berlanjut, semakin sakit di bahagian atas. Lezia mungkin akan ditekan, ditarik semula, tetapi masih lagi mampu untuk melarikan diri dengan penggunaan flicker tersebut dalam keadaan yang cukup cemas, memberikan ruang kepada pasukan RC ataupun Homeboyz untuk mendapatkan kelebihan total pada waktu ini yang bakal muncul kurang daripada 10 saat lagi. Di mana kita dapat melihat pasukan SGMY telah pun bersedia untuk mendapatkan objektif tersebut. Terutamanya apabila mereka menggunakan Akai sebagai jungler, pastinya objektif menjadi target mereka. Manakala untuk pasukan Homeboyz dengan drafting yang memberikan fokus kepada fasa early game, mungkin mereka perlu melakukan pick off ataupun melakukan invasi buff. Itu yang dilakukan oleh Chibi. Pendapat saya, Chibi terus tertangkap dan dapat gayanya. Chibi akan dikorbankan di depan menggunakan punya regen dan kill diberikan kepada Izanami. Satu rambut telah dibaling, terus membawa maut kepada pasukan Homeboyz kali ini dengan tiada lagi retribution untuk pasukan Homeboyz. Terus rusuhan dilakukan oleh Lexia untuk mencuri buff yang ada pada pasukan Homeboyz. Saya suka mirror move yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Masing-masing cuba untuk mendapatkan sebanyak mungkin kelebihan dan tiada gerakan yang boleh dikatakan merugikan dekat sini. Tetapi Zaku sekali lagi menjadi target. Pilihan yang bijak. Izanami ditimbang ke atas, tapi dia disulamkan dengan penyembuhan yang ada pada Lexia. Tidak mampu untuk bertahan dengan lebih lama. So terus fokus kepada pengorbanan Izanami sebentar tadi. Ya, dia cuba untuk menggunakan release tapi tak henti lagi. Ling Eza berjaya untuk tangkap Vince. Vince terus masuk ke dalam turret range dan Ling Eza berjaya untuk kill juga enemy punya mid laner. Tiada spell sprint sebentar tadi tak membenarkan Vince untuk menyelamatkan diri. Boleh dikatakan informasi yang diberikan oleh pasukan RGMY yang membenarkan mereka untuk melakukan decision atau keputusan untuk menangkap siapa apabila mereka yang mempunyai kelebihan. Ya, kelebihan yang perlu diadaptasi ataupun diberikan sebenarnya di bahagian atas kalau kita perhatikan, ditemani oleh Lexia. Lolials diberikan selamat nyawa yang baik sekali. Vince knockout strike yang telah diberikan, tetapi 4 berbalas dengan 1 di bahagian atas. Terblazing duet ditarik semula dengan reverse time. Anef diberikan damage dan adanya Lexia untuk memberikan penyembuhan. Terpaksa untuk Zacius. Anef masih lagi belum berhabisan. Anef akan dikorbankan. Zacius akan dicari ketika ini sampai ke lubang cacing dan Lolias mendapatkan kill semula. Knockout strike dibuka, tetapi Chibi berjaya mendapatkan kill pembalasan 6 berbalas dengan 2. 6 berbalas dengan 2 pasukan SGMY masih lagi berada di bahagian hadapan buat ketika ini. Dari mana Zaku seorang diri ketinggalan untuk melakukan pertahanan dekat sini. Nampaknya pasukan SGMY tak terlalu memaksa, tapi Ling Eza sedikit licik cuba untuk mencolek purple buff milik Chibi, tetapi telah pun dijaga rapi oleh beliau. Ini adalah kekuatan Akai di mana-mana jungle, tak kisah belah dia ataupun belah enemy, itu adalah jungle dia. Kalau sesiapa cuba untuk melawan, dia boleh menggunakan heavy spin dan sepitkan dia, kemudian senang saja nak securekan objektif. RSGMY dekat dalam game ni, mereka ada kelebihan dekat kawasan jungle. Ya, dia sepit-sepat.
Masuk ke hati lah. Tetapi apa pun untuk Link Eza kali ini sangat dominasi. Kalau kita perhatikan memang sangat berusuh ataupun sangat agresif untuk cuba menahan TB. Tetapi Izanami sangat cemerlang sekali. Spike yang tersepit di bahagian bawah dikorbankan oleh pasukan RCMY. Sebentar tadi kita bincang IGMY yang mempunyai line up lebih kepada fasa late game, tetapi nampaknya mereka yang mendominasi sekarang ini. Zakius diberikan damage yang cukup banyak tetapi TB masuk balik. Dia ada enhance scythe dan mungkin akan memberikan satu kill tetapi tidak. Hujan peluru yang dikeluarkan oleh Ana begitu berbisa sekali. Ada Lexia sebagai satu langkah penyelamatan yang seterusnya. Lexia terpaksa menggunakan flicker. Chibi mencari Lexia. Pampauka tidak. Di sana dia akan menyelamatkan keadaan. Reverse time dipakai tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan diri seorang homeboys. Tapi kali ini itu the knockout strike digunakan pakai Iris. Masih lagi sustain. Wins mendapatkan kill tersebut. Sangat baik sekali dalam keadaan nyawa yang dalam keadaan cukup lasit. Kita telah pun bincang di mana impact player lebih diberikan fokus kepada EXP laner dan nampaknya Iris menyelah untuk game yang ketiga ini. Apa yang dia buat tadi sebenarnya? Dia nak selamatkan Lolia saja, bagi ruang untuk dia melarikan diri. Tapi bila tengok, sakit juga damage saya ni. Try berjaya untuk mendapatkan kills. Memangnya EXP laner inilah kena jadi kita punya tumpuan. Sepat lawan dengan Iris. Siapa yang akan menang? Ya, calculation damage yang cukup baik sekali dilakukan oleh pasukan daripada RCMY. Dan sekarang ini pada minit yang ke-6, kalau kita melihat daripada sudut ekonomi, 4,000 gol yang membezakan kedua-dua pasukan IGMY. Jauh pada di bahagian hadapan daripada segi ekonomi, daripada segi kawalan map dan pastinya daripada segi item dekat sini. Homeboys yang sepatutnya memenangi daripada segi fasa league game menghadapi sedikit masalah, agak merugikan. Ya, agak merugikan ketika ini untuk pasukan RCMY. Mereka mendominasi dengan tiada turret langsung dijatuhkan ketika ini dan ruang seluas-luasnya dibuka untuk mengambil turtle yang seterusnya. 3 turtle telah didapatkan oleh pasukan RCMY dengan kelebihan 4,000 gol seawal 6 minit permainan, 7 minit permainan. Ini adalah satu jurang yang cukup besar. Kegawatan ekonomi yang dialami. Alef ditangkap dengan begitu baik sekali. Sekelip mata dikorbankan. Inilah kelebihan bila kita ada map advantage. Ikut sekali kita nak lakukan apa-apa sekalipun. Dia kisah berjaya untuk sepat dan sepat itu kesorangan diri. Loles masuk ke dalam dengan menggunakan punya blazing dua, tapi damage masih tidak mencukupi. Jadi mereka cuba untuk melarikan diri. Lexia akan difokuskan. Loles di heal balik. Loles nak lawan. Loles akan kena killing speed diberikan kepada Izanami. Loles pergi ke arah sepat. Sepat cuba untuk melarikan diri, tapi sepat akan dijatuhkan. Tidak, dia masih hidup disebabkan Anya di situ dengan Nibiru's passion. Ya, dia berpassion yang berjaya untuk didapatkan ataupun diselamatkan pada waktu ini. Legeza sekali lagi untuk memberikan satu lagi objektif kepada pasukan RC. Kita dah pun bincangkan di mana pasukan IGMY mempunyai kelebihan kalau perlawanan berlanjutan terlalu lama disebabkan adanya blessing of the Moon Goddess. Homeboy tak sepatutnya memaksa team fight berlaku lama. Kalau mereka tak berjaya untuk melakukan pick off secara serta-merta, mereka perlu back off kerana semakin lama game berlanjutan, semakin besar kebolehan pasukan IGMY untuk mendapatkan kemenangan di dalam sesuatu team fight. Ya, benar sekali. Kemenangan yang didapatkan dalam satu team fight goal ranking 4 orang dimiliki oleh pasukan RSJMY yang teratas. Izanami, Lingeza, Iris dan juga Lolias. Dan ini yang membuktikan kenapa kelebihan gol sebanyak 7,000 seawal 8 minit permainan menyebabkan pasukan Homeboys sedikit sukar untuk kekal bertahan. Daripada sudut item pun kita dah tahu pasukan RSJMY mempunyai kelebihan di sini. Tetapi kita kena ingat, masih lagi ada Sicilian, masih lagi ada High Gun Hero. Mereka masih lagi mampu untuk memberikan pertahanan yang baik untuk melindungi inhibitor turret mereka. Tetapi mereka perlu memperlambatkan serangan atau tekanan yang diberikan oleh RSJMY sebanyak yang mungkin. Ya, kita tengok 7,000 goal advantage untuk RSG sebenarnya rasa macam 12,000 disebabkan gol tu diberikan kepada Lolias dan juga Izanami, di mana kedua-dua mereka dapat 2 core item. Sekelip mata mereka berjaya untuk mendapatkan Lloyd. Begitu pantas sekali. Dah bukan sekelip mata, tak sampai nak kelip mata pun, tetapi dengan kesempatan yang ada, Anip berjaya untuk mendapatkan turret mereka yang pertama. Ini adalah sinar harapan kalau mereka kekalkan konsistensi sebegini, mungkin akan dapat dari Vince menerima damage yang cukup banyak dengan knockout strike dikeluarkan oleh Iris sebentar tadi. Saya tak pasti ini Pakito EXP ataupun Pakito jungler dekat sini. Damage-nya serasa macam jungler Pakito yang dilakukan oleh Iris. Sekarang ini pasukan IGMY telah mempunyai lot yang pertama dekat sini, akan membantu mereka untuk cuba sekurang-kurangnya mendapatkan satu inhibitor turret milik pasukan Homeboy. Tetapi Iris
Chibi telah didedahkan kesempatan Chibi. ataupun posisinya. Chibi. Iris lawan dengan Chibi. Mampukah dia untuk lari? Tetapi itu dia killing spree. Diberikan kepada Iris. Fokus diberikan kepada Taran di bagian tengah. Dan kill didapatkan sekali lagi oleh pasukan Ares. Cibu Aizarawi pergi ke bagian hadapan. Adakah offset? Tetapi ternyata itu akan memberikan shutdown kepada Anep sebentar tadi. Berjaya untuk menjatuhkan satu inhibitor turret. Inhibitor turret yang kedua menjadi target dekat sini. Anip dan juga Sepat masih lagi cuba untuk melakukan pertahanan, tetapi IGMY telah pun masuk. Dan masuk, kita lihat tolak keluar. Sepat cuba untuk menghalang, cuba untuk membersihkan minion. Polix Tamu dia tidak pakai, tetapi Enhastin cuba untuk menimbang seseorang. Knockout strike terkena kepada dua. Dan pasukan Homeboys dalam keadaan yang cukup genting dan mempertahankan turret mereka. Pasukan IGMY tak boleh nak terlalu memaksa dekat sini. Mereka perlu sedar. Mereka sangat-sangat berharapkan dengan Blessing on the Moon Goddess daripada Lexia dekat sini. Tiada ulti tersebut tidak boleh untuk memaksa mana-mana team fight. Manakala untuk pasukan Homeboys sama ada mereka perlu melakukan pick off ataupun team fight dengan begitu cepat ataupun memastikan Lexia tidak mempunyai ulti sebelum memaksa mana-mana team fight. Tetapi sekarang ini lihat bagaimana pasukan IGMY bermain dengan sangat berdisiplin, tak ingin memberikan kesilapan yang boleh digunakan oleh pasukan Homeboys langsung. Tapi kenapa kat sini kalau kita lihat daripada damage ranking tadi, Chibi menduduki tangga yang kedua paling bawah, di mana di atasnya, di bawahnya hanyalah Lexia. Jadi damage yang diberikan oleh Chibi sebenarnya tidak begitu banyak. Walaupun daripada segi KDA 141, hanya 1 kill dan 1 assist saja berjaya dia dapatkan, dan ini yang memberikan situasi yang agak sedikit sukar kepada pasukan Homeboys. Dan pasukan Homeboys ketika ini Mas kena faham, Chibi kena hadap dengan Pakito. Chibi kena hadap dengan Archive. Mempunyai penuh banyak sisi. Bagaimana Chibi nak mengeluarkan damage dengan begitu mudah? Disebabkan itulah damage yang agak rendah dekat sini. Jadi harapan yang lebih tinggi kepada goal laner dan juga mid laner Homeboys untuk melakukan pertahanan, melakukan damage dekat sini. Satu lagi betul-betul telah pun dijatuhkan oleh pasukan IGMY. Dan di mana mereka boleh saja memberikan fokus kepada pengambilan Lord yang seterusnya, yang boleh membantu mereka untuk menghabiskan game. Homeboys perlu melakukan pilihan dekat sini. Adakah mereka perlu memaksa memberikan saingan terhadap pengambilan Lord ini ataupun cuba saja bertahan di dalam base? Nampaknya Lord ini akan menjadi Lord yang percuma. ya, dan pasukan Homeboys tidak mampu untuk melakukan kontes sebenarnya disebabkan dengan tekanan minion yang ada. Pasukan Homeboys dipaksa untuk stay di dalam kawasan perumahan mereka. Tiada lagi turret. Umpamanya kawasan map untuk pasukan Homeboys diibaratkan sebagai padang jarak, padang terkukur, sangat-sangat kosong di sini. Tetapi kita kena ingat adanya Akai di dalam pasukan IGMY. Link Eza boleh saja menolak keluar ahli pasukan Homeboys apabila mereka melakukan push menjatuhkan Crystal. Jadi Homeboys, bagaimanakah mereka ingin melakukan pertahanan dekat sini? Tekanan yang diberikan kali ini sempat menerima damage. Begitu juga dengan kita lihat Link Eza berputar di bahagian belakang Blazing Duel. Chibi menerima damage yang cukup besar, dikorbankan. Wiz rata terus, sempat pun ada, tetapi kemenangan penuh diberikan kepada pasukan